Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Apa khabar? Ya, kita kembali setelah uh, dah 2 hari ya saya rehat. Ya, sempena menyambut hari raya ya. So macam mana hari raya? Saya harap ya, semua menyerayakannya dengan meriah. Ya, saya rasa tahun ni pun lebuh raya sesak ya. Ramai yang balik kampung. Baik, hari ini saya nak kongsikan satu perkembangan terkini ya, melibatkan UMNO. Ya, pada mulanya saya nak tunggulah sehari dua lagi lepas raya. Tetapi perkembangan ini melibatkan satu keputusan yang bakal dibuat tidak lama lagi ya, lepas hari Aidilfitri ini ya. Jadi apakah krisis? Memang UMNO dilanda krisis baru. Jadi apakah krisis ini? Jadi saya nak bawa perhatian saudara-saudari kepada satu perkara yang sedang berlaku, dan sebelum itu nak imbas kembali ya, satu keputusan yang telah dibuat oleh MKT UMNO. Jadi kalau saudara-saudara ingat, MKT buat satu keputusan ya, di mana MOU yang ditandatangani di antara kerajaan dengan Pakatan Harapan tidak akan diteruskan selepas 31 Julai. Jadi kalau saudara-saudara ingat ya, ada satu ketetapan yang dibuat oleh MKT UMNO. Ya. Ya, Muhammad Faris, sabar. Dapat info pembubaran akan berlaku pada bila-bila masa. Sabar. Saya akan menjelaskan apa krisis yang berlaku dan ada sangkut pautnya dengan pembubaran. Jadi MKT buat satu keputusan. Ya, keputusannya adalah untuk tidak meneruskan MOU selepas 31 Julai. Jadi selepas itu, tidak lama selepas itu, Ismail Sabri mengeluarkan satu kenyataan dan dia kata dia akur dengan keputusan MKT dan untuk tidak meneruskan MOU selepas 31 Julai. Jadi saudara-saudari tahu tak di mana kecacatan dan kepelikan di dalam kenyataan ini, kenyataan MKT? Okey, pertama sekali, MOU yang ditandatangani bukannya antara Pakatan Harapan dengan UMNO. MOU ni ditandatangani antara Pakatan Harapan dengan kerajaan. Jadi tidak ada sangkut paut langsung dengan UMNO sebagai satu parti. Jadi jika MKT UMNO membuat keputusan tidak akan teruskan MOU selepas 31 Julai, ianya sebenarnya tidak membawa sebarang makna kerana UMNO tidak terlibat. Kerana keputusan dibuat oleh kerajaan, dan kerajaan ni diwakili bukan hanya oleh ahli-ahli Parlimen UMNO tetapi juga ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Jadi keputusannya hanya kerajaan yang buat. Cuma Ismail Sabri kata dia akur. Tapi itu pertama lah. Okay, itu pertama. Kedua, tahu tak saudara-saudari, MKT ini sebenarnya memberi maklumat palsu atau salah kepada rakyat. Kononnya MOU yang ditandatangani antara Pakatan Harapan dengan kerajaan berakhir pada atau tamat pada 31 Julai. Tahu tak saudara-saudara, itu tidak benar. Muka surat 4 MOU tu jelas menyatakan bahawa MOU tu tamat bila Parlimen dibubar. Maka saya beri contoh. Jika Parlimen dibubar pada 1 Januari 2023 tahun depan, maknanya sehingga itu ataupun sehingga 31 hari bulan Disember 2022, MOU tu masih hidup, masih laku. MOU tu hanya tamat bila Parlimen dibubarkan. Jadi mengapa selalu disebut tarikh 31 Julai? Sebabnya tarikh 31 Julai 2022 di dalam MOU tu bukannya tarikh tamat. Ianya satu syarat yang diletakkan oleh Pakatan Harapan, di mana Parlimen tidak harus dibubarkan sebelum 31 Julai. Maknanya kalau mereka semua menurut syarat ini, maka MOU tu akan berkesan
sehingga 31 Julai sekurang-kurangnya. Kerana jika semua menurut syarat tidak bubar parlimen sebelum 31 Julai, maka kita tahu sehingga 31 Julai MOU tu masih hidup. Tetapi selepas 31 Julai, kalau parlimen masih tidak dibubarkan sehingga 1 Januari contohnya tahun depan atau 1 Februari tahun depan, maka MOU tu masih akan hidup sehingga parlimen dibubarkan. Itu yang ramai tidak tahu. Okey, maknanya kita sedang diperdaya. So, adakah MKT tahu benda ni atau MKT terkhilaf? Jadi sebenarnya MKT tahu benda ni. Jadi mengapa MKT buat mesyuarat dan menetapkan bahawa MOU tidak akan diteruskan selepas 31 Julai, sedangkan MKT tahu dia tidak ada hak membuat penetapan itu. Dan jika dia buat pun penetapan itu tidak ada makna langsung, sebab keputusan akhir adalah keputusan kabinet, keputusan Ismail Sabri. Dan walaupun Ismail Sabri kata dia akur dengan keputusan MKT, tetapi esok dia boleh masuk kabinet, dan jika sebulat suara kabinet tidak setuju untuk tamatkan MOU, maka Ismail Sabri boleh sahaja balik kepada UMNO. Dia boleh kata, saya setuju, saya akur dengan keputusan MKT, tetapi kabinet tak setuju, majoriti, jadi saya buat keputusan menurut kehendak kabinet. UMNO tak boleh buat apa-apa. Jadi mengapa UMNO membuat ketetapan itu sedangkan ketetapan itu tiada ada makna? Okey, sebenarnya UMNO bukannya sedang membuat keputusan bagi pihak kerajaan. UMNO sebenarnya sedang beri isyarat kepada Ismail Sabri bahawasanya parlimen wajib dibubarkan selewat-lewatnya 1 Ogos 2022. Ya, cuba fikir. Kalau MOU tu kekal hidup selagi parlimen tidak dibubar, maka apabila UMNO berkata MOU tidak harus dilanjutkan selepas 31 Julai, UMNO sedang beri isyarat MOU perlu tamat. Tarikh akhir adalah 31 Julai. Maknanya untuk tamat pada 31 Julai, parlimen harus dibubarkan pada 1 Ogos. Jadi MKT sedang beri isyarat kepada Ismail Sabri, parlimen harus dibubarkan selewat-lewatnya 1 Ogos. Okey? Baik. Now, adakah UMNO semestinya akan menurut kehendak MOU? Tidak. Sebab UMNO ni, Ismail Sabri dah beritahu dalam Perhimpunan Agung, kalau dia yakin bahawa UMNO boleh menang pilihan raya, dia tidak akan tunggu sesaat sekalipun. Maknanya Ismail Sabri sanggup melanggari MOU dan membubarkan parlimen lebih awal. Tetapi pada masa ni, menurut perkhabaran, Ismail Sabri dengan kluster mahkamah, hubungan mereka regang. Kem Ismail Sabri tidak setuju untuk bubar parlimen. Jadi mengapa dia tidak setuju? Sebabnya MKT UMNO hanya mencadangkan nama Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri. Jika UMNO serius untuk mencalonkan nama Ismail Sabri, cuba tanya, mengapa mencadangkan? Keputusan nak calon ke tidak terletak sepenuhnya dalam tangan UMNO. Jika MKT kata Ismail Sabri akan jadi calon tunggal Perdana Menteri Barisan Nasional sekiranya Barisan Nasional menang PRU 15, maka memang Ismail Sabri akan jadi calon tunggal. Jadi mengapa mencadangkan sedangkan keputusan itu sepatutnya boleh dibuat secara muktamad oleh MKT? Di sini timbul cadangan bahawa Zahid tidak, atau kluster mahkamah tidak ada niat untuk menjadikan Ismail Sabri calon Perdana Menteri sekiranya BN menang pilihan raya umum ke-15. Ya. Sebab jika mereka ada niat untuk jadikan dia calon Perdana Menteri selepas PRU 15 jika BN menang, mereka tidak akan sebut mencadangkan pencalonan Ismail Sabri dalam mesyuarat MKT. Mesyuarat MKT akan tetapkan, akan putuskan pencalonan Ismail Sabri secara muktamad. Jadi di situ nampak tidak ada niat. Ya, cuba fikir. Kalau benar Zahid yakin dengan Ismail Sabri, buat apa nak beria-ia nak bubar parlimen?
sokong Ismail Sabri, sokong pelanjutan MOU supaya kerajaan Ismail Sabri tidak terganggu gugat sehingga Julai 2023, ya. Dan ini akan menjadikan Ismail Sabri terhutang budi dan Ismail Sabri akan menurut apa jua syarat kuasa mahkamah. Kan lebih senang nak buat begitu, tetapi kuasa mahkamah tidak buat begitu. Maknanya tidak yakin dengan Ismail Sabri. Dan ketidakyakinan itu ditonjolkan apabila MKT tidak boleh buat keputusan untuk menetapkan secara muktamad bahawa Ismail Sabri akan jadi calon tunggal Barisan Nasional sekiranya BN menang pilihan raya. So atas sebab itu, saya difahamkan Ismail Sabri tidak cenderung, KMC Ismail Sabri tidak cenderung ke arah pembubaran parlimen. Ismail Sabri sendiri dah beri isyarat pada PAU. Kalau dia yakin UMNO akan menang, dia tidak akan tunggu sesaat sekalipun. Maknanya dia dah beri isyarat kepada kluster mahkamah, ya, saya sebagai Perdana Menteri sanggup menghala ke arah pembubaran parlimen. Tetapi semestinya UMNO perlu bertindak balas untuk meyakinkan Ismail Sabri bahawa dia kekal akan jadi calon Perdana Menteri. Untuk itu perlu ada penetapan rasmi dari MKT bahawa Ismail Sabri sah akan jadi calon tunggal Perdana Menteri dalam hitam putih, dan perkara itu gagal dilakukan. Jadi selagi perkara itu gagal dilakukan, selagi itu mustahil Ismail Sabri akan setuju dengan cadangan MKT, ya, untuk tidak meneruskan MOU selepas 31 Julai. Memang Ismail Sabri boleh beritahu kepada media, ya, saya akur pada keputusan MKT bahawa MOU tidak akan dilanjutkan. Tetapi itu dia cakap dalam kapasiti beliau sebagai naib presiden UMNO. Keputusan akhir bukannya keputusan UMNO. Keputusan akhir adalah keputusan kabinet, keputusan Perdana Menteri. Esok jika tidak ada hitam putih, tidak ada penetapan muktamad dari UMNO bahawa Ismail Sabri sah akan jadi calon Perdana Menteri Barisan Nasional jika BN menang, maka Ismail Sabri boleh sahaja beritahu UMNO, saya buat mesyuarat kabinet, nampaknya semua tidak setuju nak bubar, jadi walaupun saya setuju tapi saya kena hormati keputusan kabinet, dan tak bubarlah, ya. So itulah sekarang situasinya. Okey. So macam mana UMNO MKT nak beri hitam putih? Macam mana nak beri penetapan bahawa Ismail Sabri sah akan jadi calon tunggal Perdana Menteri sekiranya BN menang? Sebab UMNO kluster mahkamah tak yakin dengan Ismail Sabri. Ketidakyakinan itu nampak jelas. Okay? Kalau mereka yakin, mereka tidak akan buang masa dengan pembubaran. Mereka akan membantu menstabilkan kerajaan Ismail Sabri supaya Ismail Sabri terhutang budi dan akan membantu mereka mungkin. Ya, mungkin akan menurut syarat-syarat kluster mahkamah. Entahlah syarat tu apa, kita tak tahulah. Saya pun tak nak speculate lah. Jadi itu satulah. Sekarang ni Ismail Sabri, dia boleh sahajalah, kalau UMNO tidak ingin memberi hitam putih kepada dia, dia boleh sahaja membuat suatu perkara. Apabila MOU tamat pada MOU tidak tamat pada 31 Julai. Tetapi memandangkan Ismail Sabri sudah membuat kenyataan dan berkata dia akur pada keputusan MKT untuk tidak meneruskan MOU pada 31 Julai, Ismail Sabri juga boleh main satu lagi helah. Pada selepas 31 Julai atau pada 1 Ogos, dia boleh masuk perjanjian baru dengan Pakatan Harapan. Saya beri contoh. Dia boleh sahaja setuju beri laluan kepada Anwar Ibrahim jadi timbalan Perdana Menteri. Dan sebagai balasan, dia minta Pakatan Harapan dalam apa jua keadaan sekalipun beri sokongan secara terus kepada kepimpinannya sebagai Perdana Menteri. Dan jika Pakatan Harapan setuju, maka selepas 31 Julai boleh jadi ada perjanjian baru. Dan dalam perjanjian baru ni, Anwar jadi timbalan Perdana Menteri dan semua kerusi ahli parlimen Pakatan Harapan dikira sebagai sebahagian daripada majoriti Ismail Sabri. Maknanya kerajaan pimpinan Ismail Sabri jadi stabil dan beliau boleh kekal jadi Perdana Menteri sehingga Julai 2023. Ini boleh dibuat. So sekarang ni
ada krisis dalam UMNO. Saya difahamkan kluster mahkamah ada dua pertimbangan. Satu, sama ada perlu atau tidak mereka membuat mesyuarat MKT untuk membuat penetapan muktamad dalam hitam putih bahawa Ismail Sabri adalah calon tunggal Perdana Menteri Barisan Nasional sekiranya BN menang PRU 15. Jadi mereka sedang memikirkan perlu atau tidak buat benda tu. Kerana berat Zahid nak buat benda tu. Sebab mereka tidak ada niat untuk jadikan Ismail Sabri Perdana Menteri. Jadi kalau terpaksa, kalau mereka lihat Ismail Sabri tidak ingin bubar parlimen, mungkin mereka akan buat. Kerana akhirnya ada hitam putih ke tak ada hitam putih, mereka masih boleh memungkiri janji. Benda tu tak boleh dibawa ke mahkamah. Okay. Tetapi saya juga difahamkan sekiranya ada tanda-tanda Ismail Sabri akan masuk perjanjian baru dengan Pakatan Harapan untuk menstabilkan kerajaan yang sedia ada, maka kluster mahkamah tidak keberatan menarik sokongan terhadap Ismail Sabri dalam masa terdekat. Jadi jika kluster mahkamah yakin bahawa Ismail Sabri tidak mungkin akan bubar parlimen dan akan cuba masuk perjanjian baru dengan Pakatan Harapan, mungkin manalah tahu jadikan Anwar Timbalan Perdana Menteri dan sebagainya, maka kluster mahkamah tidak akan memikirkan panjang untuk menarik sokongan terhadap Ismail Sabri agar kerajaan tumbang. Jika keadaan ini berlaku, maka Yang di-Pertuan Agong ada beberapa pilihan. Sama ada Yang di-Pertuan Agong tidak layan akuan bersumpah dari kluster mahkamah dan beritahu kalau benar Ismail Sabri dah hilang majoriti, anda perlu buktikan menerusi proses parlimen. Maknanya undi percaya atau tidak percayalah. Jika Yang di-Pertuan Agong berkata demikian, maka parlimen tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat kerana kerajaan boleh je tarik pembentangan undi percaya tidak percaya. Boleh je dia lengahkan. Kemungkinan kedua, Yang di-Pertuan Agong setuju terima akuan bersumpah daripada kluster mahkamah sebagai bukti Ismail Sabri hilang majoriti. Kemudian Yang di-Pertuan Agong memanggil semua ahli parlimen seperti mana yang berlaku ketika langkah Sheraton untuk melihat ahli parlimen mana yang ada sokongan majoriti. Dan jika tidak ada sesiapa ada sokongan majoriti, mungkin boleh dilantik Perdana Menteri interim dan sebagainya. Pilihan ketiga, Yang di-Pertuan Agong boleh sahaja membubarkan parlimen dan bersetuju PRU 15 diadakan. Atau pilihan keempat, Yang di-Pertuan Agong boleh isytihar darurat politik sebelum atau selepas membubar parlimen dan seterusnya menubuhkan Majlis Pemulihan Negara versi Tun Dr. Mahathir Mohamad ataupun Mageran ataupun The Rakyat's Council yang telah saya cadangkan ataupun mana-mana majlis lain yang difikirkan sesuai untuk mentadbir urus negara sehingga kemelut politik dapat diatasi. Ini antara kemungkinan, ada kemungkinan lain lah. Okay? So ini antara kemungkinan yang ada. Dan berbalik kepada kenyataan awal tadi oleh Muhammad Faiz, dapat info pembubaran parlimen akan berlaku pada bila-bila masa. Pada tanggapan saya ini tidak tepat. Mungkin saya tak tolak kemungkinan, tetapi tidak tepat. Saya tak tolak kemungkinan, boleh jadi, tetapi sebenarnya sekarang amat sukar untuk memastikan apa yang akan berlaku kerana kita tidak tahu Yang di-Pertuan Agong akan setuju kepada pembubaran atau tidak, andai kata ianya diusulkan. Cuma jika sekarang ianya diusulkan, maknanya sudah melanggari MOU kerana sebelum 31 Julai. Tetapi kalau kita berpaut kepada kenyataan Ismail Sabri pada PAU, di mana Ismail Sabri berkata, saya tidak akan tunggu sesaat pun. Sekiranya yakin BN menang, maknanya dia sedang beri isyarat kepada kluster mahkamah dia sanggup melanggari MOU. Jadi semestinya dia perlukan sesuatu lah, iaitu kepastian. Apa yang saya lihat, kepastian daripada MKT UMNO mungkin secara hitam putih bahawa dia sah calon tunggal Perdana Menteri Barisan Nasional sekiranya BN menang PRU 15. Tapi sehingga hari ini benda tu tak mampu dilakukan oleh UMNO. Jadi sudah muncul krisis, sudah ada keretakan nyata antara kem Ismail Sabri, menteri-menteri yang memihak kepada Ismail Sabri,
dan mereka yang memihak kepada kluster mahkamah, dan keretakan ini amat serius, ya. Jadi itulah penjelasan saya, dan ini adalah salah satu lagi hujah mengapa Yang di-Pertuan Agong seharusnya memikirkan dengan serius pengisytiharan darurat politik. Ya. Sekarang saya akan buka kepada soalan jika ada, ya. Kepada mereka yang ucapkan selamat Aidilfitri, salam kembali, maaf zahir dan batin, ya. Mesti ada kekhilafan dari pihak saya, ya, tak kira lah bergurau senda ke, berkata-kata ke, mesti ada khilaf dan dosa saya, mesti ada kesilapan di sana sini. Jadi minta ampun zahir dan batin, dan saya harap hari raya ini akan membawa keberkatan, ya, kepada semua. Dan kalau nak tahu, puasa saya pun tak lengkap tahun ni. Memang dilanda isu gastrik, ya. Baik. Hidup ya. Okey. Saya rasa ramai juga masih dalam mood raya, okey, masih dalam mood raya. Jadi setakat itu sahaja, ya, jangan lupa kongsikan ramai-ramai, dan saya akan letak link artikel yang menyentuh isu ni di dalam ruang tajuk sebentar lagi, jadi pastikan anda baca. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, dan salam kuasa ketiga.